Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tadi kita dah dengar penerangan mengenai silibus Sains Tingkatan 2. Okey, jadi dalam silibus tadi cikgu ada bagi tahu tema 1 penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Okey, bab 1 bertajuk biodiversity. Jadi untuk pengajaran PDPR kita kelas kita yang pertama ni adalah mengenai bab 1 lah, biodiversity. Okey, apa itu biodiversity? Okay, kita tengok biodiversity pada buku teks kamu, buku teks online. Kalau dah download, kamu boleh kalau dah download bagus, kalau belum download boleh dapatkan di link Telegram. Boleh WhatsApp saya akan bagi link untuk Telegram buku teks tingkatan 2. Okey. Untuk bab 1 ni kalau kamu tengok tajuknya biodiversity. Apa itu biodiversity? Okey. Dalam biodiversity ni ada pengkelasan organisma secara sistematik. Dan apa kepentingan pengelasan ni? Bagaimanakah biodiversity dapat dipelihara? Jadi untuk bab 1 kita perlu mempelajari, kita perlu fahami kepelbagaian organisma dan juga pengelasan organisma. Okey. Ada dah yang boleh agak apa maksud biodiversity? Okey, tak apa. Nanti kita akan masuk ke subtopik seterusnya. Kita akan boleh jawablah apa itu biodiversity. Untuk bab ni ada beberapa perkataan yang kita panggil kata kunci yang kamu kena tahu. Okey, bila kita dah tamat bab 1, rasanya kamu dah boleh tahu apa maksud perkataan-perkataan ni. Antara perkataan yang kamu akan jumpa adalah biodiversity sendiri, biodiversity, vertebrata, invertebrata, mamalia, burung, reptilia, ikan, amfibia, monocotyledon dan dicotyledon. Mungkinlah banyak perkataan yang kamu baru dengar hari ini ataupun pernah dengar tapi tak tahu makna, tak apa. Diharapkan selepas tamat bab 1 ni, selepas habis pembelajaran mengenai bab 1, semua perkataan ni bila cikgu sebut lepas-lepas ni kamu dah boleh tahu maksud. Okey, kepelbagaian organisma dulu. Okey. Kepelbagaian organisma. Subtopik 1.1. Apa itu kepelbagaian organisma? Kepelbagaian organisma ni adalah biodiversity. Tadi cikgu tanya apa itu maksud biodiversity? Bio maksudnya benda hidup. Waktu lepas cikgu dah ajar sains, cikgu dah cakap bio benda hidup, kajian mengenai benda hidup. Biologi, kajian mengenai benda hidup. Bio tu membawa maksud benda hidup. Jadi biodiversity benda hidup, diversity adalah kepelbagaian. Jadi untuk subtopik 1.1 kepelbagaian organisma ni adalah biodiversity. Okey, kepelbagaian organisma. Malaysia merupakan salah satu daripada 12 buah negara mega biodiversity di dunia. Maksudnya di dunia ada 12 buah negara mega biodiversity, maksudnya mempunyai pelbagai jenis spesies haiwan dan spesies tumbuhan. Okey, mega ni maksudnya banyak. Okey, sangat besar. Spesies haiwan dan spesies tumbuhannya ada banyak di dalam 12 buah negara ini. Antaranya adalah negara Malaysia. Kenapa? Kenapa Malaysia merupakan negara mega biodiversity? Ini disebabkan Malaysia beriklim khatulistiwa. Kalau kita tengok, mudah belajar geografi, kedudukan Malaysia berada hampir berdekatan dengan garisan khatulistiwa. Jadi iklim kita adalah iklim khatulistiwa. Okey, iklim khatulistiwa. Hutan kita adalah hutan khatulistiwa. Jadi disebabkan iklimnya, suhunya yang sesuai menyebabkan Malaysia mampu untuk menjadi habitat yang sesuai untuk banyak spesies hidupan, sama ada flora ataupun fauna. Okey, biodiversity, kepelbagaian organisma sama ada mikroorganisma, okey, benda-benda yang saiznya sangat kecil, seni, haiwan ataupun tumbuhan, ini disebut sebagai biodiversity. Biodiversity wujud akibat kepelbagaian habitat dan cuaca. Okey, contohnya kanguru yang ada di Australia tak ada di Malaysia. Kenapa? Ini disebabkan oleh habitat dan cuaca yang berbeza. Okey. Panda yang ada di negara China, kenapa tiada di Malaysia?
Okey. Ini disebabkan oleh habitat dan cuaca. Organisma yang berbeza mempunyai ciri-ciri yang berbeza untuk menyesuaikan diri dan bermandiri di habitat masing-masing. Contohnya dalam gambar di bawah tu unta. Kenapa unta boleh hidup di kawasan gurun? Okey, adalah ciri-ciri unta yang membolehkan dia hidup di kawasan gurun yang panas dan berpasir. Okey, kewujudan biodiversity. Kewujudan biodiversity disebabkan oleh habitat dan cuaca. Organisma yang berbeza mempunyai ciri-ciri yang berbeza untuk menyesuaikan diri di habitat masing-masing. Contohnya habitat yang ada, kita ada kawasan gurun. Haiwan yang kita boleh jumpa di kawasan gurun pun berbeza. Tak sama dengan haiwan yang kita boleh jumpa di kawasan kolam. Okey, habitat kolam. Ada juga haiwan yang tinggal di habitat tanah, di dalam tanah. Okey, dan juga habitat hutan. Okey, kepentingan biodiversity. Kenapa perlunya kepelbagaian benda hidup? Okey, kepentingannya disebabkan biodiversity, kepelbagaian benda hidup adalah khazanah yang tidak ternilai dan warisan alam semula jadi yang harus dikekalkan. Jika kita biarkan banyak spesies-spesies yang akan pupus, jadi kita dah tiada warisan yang kita boleh jaga, yang kita boleh wariskan kepada keturunan kita selepas ini. Okey, antara kepentingan lainnya sebagai sumber makanan. Ini yang paling penting lah. Okey, kepelbagaian benda hidup ni, benda-benda hidup, haiwan, tumbuhan, dia akan dijadikan sumber makanan untuk manusia juga. Okey, contohnya haiwan yang banyak jenis yang pelbagai, ada ayam, ikan, lembu, kambing dan sebagainya, dan juga pelbagai jenis tumbuhan bekalkan pelbagai sumber makanan kepada manusia. Untuk keseimbangan alam, contohnya kita nutrien, pendebungaan yang memerlukan ejen pendebungaan haiwan dan interaksi antara organisma akan mewujudkan keseimbangan alam. Contohlah kalau harimau terlalu banyak di dalam satu kawasan, apa jadi kepada kuda belang? Kuda belang akan berkurang. Okey, jadi dia tak akan jadi seimbang. Okey. Tempat rekreasi. Okay, kita punya biodiversity ni boleh dijadikan sebagai tempat rekreasi. Kaya dengan biodiversity, boleh jadikan tempat rekreasi. Contoh hiking, naik gunung, panjat gunung dan sebagainya. Jogging dan sebagainya. Okey. Contoh, kepentingan lain adalah dari segi perubatan, di mana tumbuhan herba digunakan secara meluas dalam pembuatan ubat-ubatan dan kosmetik. Okey, ada juga haiwan-haiwan, sesetengah haiwan yang juga memberi, yang mempunyai kepentingan dari segi pembuatan perubatan. Okey. Biodiversity juga penting untuk bahan mentah industri. Contohnya Malaysia, kita bergantung kepada hasil ekspor kayu balak. Okay? Jadi dia akan memberi dana lah kepada negara kita untuk pembangunan. Okay, jadi bahan mentah industri, kayu balak, buluh, rotan ialah contoh hasil hutan yang digunakan untuk membuat alat muzik, perabot serta membina bangunan. Dan juga biodiversity penting untuk pendidikan, di mana kita kembangkan ilmu pengetahuan, cipta teknologi melalui penyelidikan saintifik terhadap mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan. Okey, contohnya mikroorganisma, kita boleh buat penyelidikan mengenai mikroorganisma untuk kita cipta sesuatu yang berguna kepada kita. Pengurusan biodiversity secara berkesan memang tidak dapat dinafikan bahawa kita memerlukan bahan mentah seperti kayu balak untuk tujuan pembalakan. Kita juga perlukan kawasan untuk bina lebih banyak rumah untuk manusia tinggal. Kita perlukan, bila dah banyak rumah, perlukan sekolah, perlukan banyak kemudahan. Okay? Dan untuk bina kemudahan-kemudahan ini, kita perlu kepada tanah. Okey, tapi tanah yang telah diusahakan nak buat bangunan macam mana? Jadi mereka ambil inisiatif untuk tebang hutan. Okey. Memang tak dinafikan untuk pembangunan kita perlu menebang hutan. Tapi aktiviti penyahutanan, penebangan hutan kita panggil sebagai penyahutanan.
Okey, penyahutanan perlu dikawal. Jangan dibiarkan berleluasa. Perlu dikawal supaya biodiversity kita terpelihara, tidak berlaku kepupusan. Okey, bagaimana kita nak pelihara biodiversity kita? Kalau kamu perhatikan dekat slide ada perkataan pelihara dan ada perkataan pulihara. Memelihara dan memelihara dan memulihara. Memelihara kalau keadaan hutan tu dah dalam keadaan yang baik, kita kekalkan. Okey, memelihara, contoh hutan tadi telah diteroka, telah rosak, kita kena tanam balik semula kayu balak, pokok-pokok balak dan sebagainya, jaga, pelihara balik supaya dia jadi cantik, baik dan elok. Okey, dan kemudian kita kekalkan. Okey. Jadi, apa kaedah-kaedahnya? Antaranya haramkan pembunuhan atau pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik. Nanti cikgu akan bagi tahu apa itu endemik. Okey, apa itu haiwan dan tumbuhan endemik dan terancam melalui Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Tumbuhan dan haiwan terancam ni, okey, bukan semua tumbuhan haiwan masuk dalam kategori terancam. Dia ada dua lah, satu terancam, satu pupus. Yang pupus dah tak boleh dapat lagi dah. Maknanya boleh kita tengok melalui gambar dan buku-buku sahajalah. Okey, tapi yang terancam ni masih ada. Tetapi jika tidak dipelihara, tidak dipulihara, ia akan pupus. Masih ada tapi dalam kuantiti yang sangat sikit, kecil. Kalau tidak dipelihara, tidak dipulihara, dia akan pupus. Okey. Melindungi habitat dengan mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan sanctuari hidupan liar. Sanctuari ini tempat perlindungan hidupan liar. Dipelihara melalui program pembiakan seperti tapak semaya anak benih untuk membantu penghutanan semula dan juga pusat penetasan penyu. Sebab penyu ni isunya jika penyu bertelur di tepi pantai secara bebas, kita rakyat Malaysia, kita warga negara Malaysia ni suka, adalah yang tinggal di tepi pantai ni gemar kepada makanan eksotik telur penyu. Jadi penyu tak sempat menetas, menyebabkan penyu semakin pupus. Jadi diadakan pusat penetasan penyu di mana telur-telur ini dikumpulkan. Okey, dibiarkan menetas, dibiarkan besar sikit dulu supaya kemahiran dia untuk survive tinggi, baru dilepaskan semula ke dalam air laut. Okey, mengharamkan pembunuhan dan pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam. Tadi cikgu dah sebut. Melindungi habitat dengan mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan sanctuari hidupan liar. Pelihara melalui program pembiakan seperti tapak semaya anak-anak benih untuk membantu penghutanan semula dan pusat penetasan penyu. Untuk tapak semaya anak-anak benih ni, contoh hutan bakau, pokok-pokok bakau yang ditebang boleh menyebabkan kawasan paya bakau tadi mengalami tanah runtuh dan sebagainya. Okey, daratan makin sikit. Okey, jadi kita boleh pokok bakau tadi sepatutnya bertindak sebagai pemecah ombak, dah tak ada. Pokok bakau tadi sepatutnya dah menjadi habitat untuk anak-anak ikan dan sebagainya, dah tak ada. Jadi macam mana kita nak buat? Kita boleh semai anak-anak benih pokok bakau ni dan kita tanam semula. Buat penanaman semula. Sama juga seperti penyahutanan. Balak-balak yang ditebang kita boleh tanam semula. Kita buat penghutanan semula. Tadi cikgu ada sebut mengenai spesies endemik. Apa itu spesies endemik? Spesies endemik bermaksud spesies yang hidup berkelompok di habitat yang terbatas di sesebuah lokasi tertentu. Contoh, tumbuhan dan haiwan endemik di Malaysia ialah bunga pakma, periuk kera, penyu belimbing, harimau Malaya dan gajah pygmy. Ini bermaksud ia hanya terbatas di kawasan tertentu. Contoh yang cikgu sebut tadi, bunga pakma, periuk kera dan sebagainya hanya ada di Malaysia. Okey, ataupun hutan Borneo, Sabah Sarawak, ataupun hutan Sumatera, okey, Indonesia. Di kawasan itu sahaja yang ada. Jadi menyebabkan kalau negara yang mempunyai spesies endemik ini tidak menjaga spesies-spesies ini,
tidak ambil peduli, jadi haiwan-haiwan yang ada di negara, contohnya di negara kita, akan pupus. Takkan kita nak harapkan haiwan yang ada di negara kita dijaga oleh negara lain. Kita lah yang akan jaga. Ini kita akan panggil, ini yang kita panggil sebagai spesies endemik. Contohnya bunga pakma, hanya ada di Malaysia, hutan Borneo dan juga hutan Sumatera. Kemudian kita ada periuk kera. Ini kalau pergi ke hutan-hutan di Amerika, hutan-hutan di Afrika, tak ada periuk kera. Okey, penyu belimbing. Harimau Malaya. Harimau kalau di Afrika memang ada harimau. Betul, ada harimau ke singa. Okay, di Afrika ada singa, ada harimau. Memang di tempat lain pun ada harimau. Tapi harimau Malaya, spesies harimau Malaya hanya ada di negara kita. Okey, gajah. Memanglah ada gajah. Di Thailand ada gajah, di Afrika ada gajah. Tapi gajahnya spesies lain. Gajah di Malaysia adalah gajah kerdil Borneo yang kita panggil sebagai gajah pygmy. Ini pun dikategorikan sebagai terancam. Dulu, suatu masa dulu pernah wujud dalam kuantiti yang banyak. Jadi dia tidak dikategorikan sebagai terancam. Sekarang tinggal dalam kuantiti yang sangat sedikit. Jadi kita panggil dia sebagai haiwan yang terancam. Contohnya lah tahun lepas, okey, badak Sumatera masih ada di Malaysia dalam seekor macam tu. Dia kategori terancam sebab masih ada, belum pupus. Tapi bila yang seekor itu, yang saintis tahu, yang mereka dapat kena pasti seekor, yang seekor itu mati disebabkan oleh penyakit. Jadi badak Sumatera dah bukan spesies terancam lagi dah, dia dah dimasukkan dalam kategori sebagai haiwan yang dah pupus. Okey. Apa itu pemeliharaan in situ dan pemeliharaan ex situ? In situ di dalam kawasan dia, in. Ex kawasan luar, okey, dibawa keluar, ex situ. Langkah pemeliharaan biodiversity boleh dikelaskan kepada pemeliharaan in situ dan ex situ. In situ mengekalkan spesies di habitat asal, tak perlu bawa keluar ke mana-mana. Contohnya taman negara, hutan simpan kekal dan taman laut. Jadi tak ada orang yang boleh masuk dan ganggu habitat haiwan dan tumbuhan yang ada di situ. Sebab dia telah diwartakan sebagai hutan simpan kekal, telah diwartakan sebagai taman negara dan taman laut. Untuk pemeliharaan ex situ pula, spesies dibawa keluar daripada habitat asal. Contohnya gajah, mungkin hutan yang berdekatan telah ditebang dan sebagainya, jadi gajah tu telah menyerang ke kawasan kampung-kampung yang berdekatan untuk dapatkan makanan. Gajah itu akan dipindahkan ke luar daripada habitat dia, mungkin dibawa ke zoo ataupun ke taman botani. Itu kita panggil sebagai ex situ.